muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu lagi malam ini, hari Jumaat 3 November 2023 bersamaan dengan berapa ni? 19. 19 malam ni malam 20 Rabiul Akhir 1445 Hijrah. Baik, bagi kita bincangkan siri yang ke-20, buku yang disusun oleh Dr. Omar Muhammad Noor yang bertajuk Fiqh Hadis. Memahami hadis tidak semudah sahih itu sunnah, dhaif itu ibadah. Okay, fiqh hadis, memahami hadis tidak semudah sahih itu sunnah, dhaif itu ibadah. Baik, kita dah ada turun muka surat 87. Okay, kita share. Hari ni saya scan. Ada yang ada dalam buku ni. Boleh nampak ke tuan-tuan? Okay, siapa yang ada buku bolehlah buka muka surat 87. Tajuk pada malam ini ialah sedekap di mana tangan mesti diletakkan. Sedekap ini, okey, maksudnya ialah apabila kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan? Di manakah kedudukan tangan ketika kita qiyam? Baik, seperti biasa, format yang digunakan oleh penulis dalam menghasilkan buku ini ialah Q&A ataupun soal dan jawab. Okay, yang pertama soalannya, di manakah tempat tangan diletakkan ketika qiyam dalam solat? Di manakah tempat tangan diletakkan ketika qiyam dalam atau di bawahnya? Baik. Dari sudut praktik masing-masing tengok. Tak, kita buat kat mana tuan-tuan tak? Di manakah tempat tangan diletakkan ketika qiyam dalam solat? Adakah di bahagian dada ataupun pusat ataupun di bawahnya? Jadi bermakna si yang bertanya ini dia ada dah knowledge ataupun maklumat lah, kan? Mungkin bagi dia dah ada 3 tempat berdasarkan hadis ke apakah, mungkinlah. Baik, jawapan. Hadis-hadis Nabi SAW yang disepakati kesahihannya hanya menyebut bahawa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri. Jadi hadis yang disepakati ialah bahawa Nabi meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Baik. Dia ada beberapa isu lah, kan? Kita baca dulu. Okey. Meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Letak bagaimana? Kan? Letak pegang gelang ke, apa pegelangan ke. Okey. Justru tiada khilaf dalam kalangan ahli hadis maupun jumhur fuqaha bahawa sunat meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Jadi sunat meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Baik, adapun berkenaan dengan letak kedua-dua tangan sama ada atas pusat ataupun bawah pusat ataupun atas dada, maka di sini disebutkan tidak ada satu hadis yang sahih. Tidak ada, maka tiada satu pun hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi mungkin di sini ada pandangan pro dan kontra lah. Okay, menurut Imam Al-Baihaqi, asar yang paling sahih dalam perkara ini, asar yang Abu Miljaz dan Sa'id bin Jubair. Dari Abu Miljaz dan Sa'id bin Jubair. Okey. Abu Miljaz mengatakan bahawa di bawah pusat. Manakala Sa'id bin Jubair kata atas pusat. Ada dua lah. Maknanya pertama, ini mengikut Imam Al-Baihaqi. Dan asal yang paling sahih dalam perkara ini, dalam isu ini,
daripada Abu Miljah dan Sa'id bin Jubair. Abu Miljah kata bawah pusat dan Sa'id bin Jubair kata atas pusat. Okey, baik. Kemudian demikian kesimpulan kritikan riwayat dalam perkara ini. Ada perinciannya seperti berikut. Okey, kita faham bahawa bertitik tolak daripada sabda Nabi SAW tentang solat apa dia? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kan? Jadi solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Saya dah sebutkan juga berkali-kali dan saya kira mungkin tuan-tuan yang mengikuti pengajian hadis Maulana Asri dan sebagainya faham bahawa memang kita tidak tengok Nabi solat, tetapi dengan membaca hadis Nabi kita dapat memahami kan akan tata cara solat yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Cuma hadis-hadis ini biasalah ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud ataupun ada hadis yang sahih, hasan dan dhaif jiddat berkenaan dengan tata cara solat mula daripada takbiratul ihram sampai kepada taslim. Dan mula daripada takbiratul ihram sampai kepada salam. Jadi semua hadis dan hadis dalam perkara ibadah sudah tentulah mesti datang daripada hadis yang sahih, maknanya sama ada hadis tadi hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan, hadis yang makbul. Baik. Berkenaan meletakkan tangan di bawah pusat. Ada dua hadis. Pertama, hadis riwayat Abdul Rahman bin Ishaq daripada Nu'man bin Sa'ad dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata dia minas sunnati minas sunnati wad'ul kaffi al kaffi fi sholati tahta surah. Jadi nampak kat bawah ni. Okey, tak nampak tak tuan-tuan? Bawah sekali. Nampak. Kecil sangat pula. Baik. Hai. Oh, yang ni kecil sangat. Kalau tak pun tengok pada apa yang di share tadilah Okey. Minas sunnah di antara sunnah solat ialah letak tangan kanan atas tangan kiri. Kata Ali ni okey tahta surah, bawah pusat. Bawah pusat. Baik, hadis yang kedua riwayat Abdul Rahman bin Ishaq Al-Kufi, orang Kufah, daripada Sayyar Abi Al-Hakam dari Abu Wa'il. Abu Hurairah berkata, akhuzul akufa ala akufi fi salati tastas surah. Jadi pegang tapak tangan atas tapak tangan dalam solat adalah di bawah pusat. Poin di sini yang nak disebutkan ialah bersedekap tu bawah pusat. Jadi ada pertama ialah dari sudut kedudukan tangan dulu ni kan, soal letak tu itu yang kedua. Tangan tu dulu makna parah ni, sama ada dada ataupun antara dada dan pusat ataupun bawah pusat, tiga kan. Biasa kita belajar tentang tata cara solat ni terdapat tiga buah hadis. Yang tiga buah hadis iaitu pertama atas dada, yang kedua antara dada dan pusat, dan yang ketiga bawah pusat. Baik.
Jadi kedua hadis ini ada menerima kritikan lah. Imam Al-Baihaqi, Abdul Rahman bin Ishaq ni matruk. Matruk ni kalau dalam bahasa mudah kita ni ialah yang ditinggalkan lah. Bila jumpa komentar ulama terhadap seseorang perawi hadis kata matruk, yang ditinggalkan maknanya biasanya hadis tadi itu dhaif dan kita akan abaikan ataupun kita tidak ambil lah riwayat tadi. Kan? Itu perkara biasalah, ini secara ringkas lah. Baik. Okay, kemudian berkenaan dengan yang kedua, letak tangan atas pusat. Ada satu riwayat daripada Ghazwan bin Jarir Ad-Dabbi daripada ayah dia, dia kata ra'aitu Aliyah. Aku tengok Ali yumsiku shimalahu biyaminihi al-rusri fawqa surah. Kata Ghazwan bin Jarir Ad-Dabbi daripada ayah dia. Ni dia kata dia tengok Ali, maknanya nama Haidar ni kan, itu nama betul kan, nama betul Ali bin Abi Thalib. Dia kadang orang kita dia tak tahu. Macam juga nama Abu Bakar tak tuan-tuan. Apa nama sebenar Abu Bakar? Nama dia Abdullah bin Osman. Yang kita tahu Abdullah bin Quhafah. Quhafah tu adalah gelaran. Ini sekadar contoh lah kan. Sekadar contoh sebab orang Arab ni dia suka dengan nama gelaran dan kadang-kadang nama gelaran itu menenggelamkan nama asal. Kan? Itulah biasa. Ataupun juga laqab. Kan? Seperti Abu Hurairah. Contohlah kan. Dan pelbagai nama lagi ada kalanya dalam kalangan sahabat maupun ulama tabi'in dan lain-lain terkenal juga dengan nama asal. Kan itu perkara biasalah. Baik, kata ni dia lihat Ali yumsiku shimalahu, Ali pegang tangan kiri dengan tangan atas pergelangan dan atas pusat. Atas pergelangan dan atas pusat. Maknanya pegang atas gelang kan, letak tangan ni. Dia juga ada pelbagai perbincangan sebenarnya ni. Kalau tengok secara detail ni dalam kitab-kitab fiqh ni, bagaimana nak pegang tangan ni. Kan adakah duduk dengan cara peluk tubuh ke, tangan kita letak pada siku ke, ataupun memang letak tangan tu dengan ibu jari dan jari ni pegang pada pergelangan tangan ataupun hanya sekadar letak ke, dan juga jari telunjuk tu berada di mana, juga ada perbincangannya. Itu perbincangan lebih fuqaha lah kan. Baik, kita baca. Jadi kata Az-Zahabi, jari ni tak dikenali. Okey, berkenaan dengan meletakkan kedua tangan atas dada, ada 3 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis tu lemah. Antara yang pertamanya hadis Mu'ammal bin Ismail. Hadis Mu'ammal bin Ismail daripada apa nak ni? Hadis Mu'ammal bin Ismail daripada As-Sawri, daripada Asim bin Kulaib, daripada ayah dia, daripada Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur ni antara nama yang glamour lah kan, antara nama yang masyhur bila kita mempelajari tentang perihal solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok kata Wa'il bin Hujur ni kan. Wa'il bin Hujur, "Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku solat "Sallaitu ma'a Rasulillah." Terjemahannya, aku melihat Rasulullah meletakkan. Kalau dari sudut lafaz, jadi solat itu tu menunjukkan bahawa perawi ini melihat. Bila hanya sekadar solat, contohlah kita dengan imam, kita kata kita pergilah masjid negeri ke masjid negara, contohlah imam, siapa-siapa,
Jadi kita kata okey, solaitu ma'a imam sekalian, kan ma'a imam masjid negara. Jadi kita solat bersama, kan? Dalam satu saf, tak kira lah sama ada saf depan ke saf paling hujung ke, kita boleh claim kita solat bersama. Tapi yang dimaksudkan di sini solaitu ma'a Rasulillah ialah dia tengok. Kan? Jadi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahul yumna, letak tangan kanannya atas yadihil yusra, atas tangan kirinya, ala sadrihi, atas dada. Jadi kata wa'id dia tengoklah, kan bahasa mudah kita, dia tengok Nabi tak kala solat, maknanya letak tangan kanan kiri atas dada, ala sadrihi. Baik. Kemudian Muammar ini dianggap sebagai dhaif ataupun lemah. Muammar ini dianggap sebagai lemah. Jadi apabila dianggap sebagai lemah, automatiklah, kan? Jadi hadis tadi itu dikira sebagai lemah. Baik, yang kedua ialah hadis riwayat Qabisah. Qabisah, kan? Qaf ba ya sad ta marbutah. Qabisah bin. Ini baca di sini tulis huruf ataupun harf. Daripada ayat dia, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u hazihi ala sadri. Ini pun sama lah, lebih kurang. Maknanya kata Qabisah ni, dia tengok, aku melihat Rasulullah letak tangan hazihi, makna tangan ni lah, tangan kanan tu. Qabisah ni dinilai majhul oleh Ibnu Munziri dan juga Imam An-Nasa'i. Yang ketiga, hadis riwayat Sulaiman bin Musa daripada Tawus yang menyebutkan bahawa yada'a yadahu, yakni yada'a Rasul yadahu ala yadihil yusra. Nabi letak tangan kanan atas tangan kiri, lalu meletakkannya atas dada. Jadi kalau dari sudut kesepakatan, bersedekat itu memang ulama sepakat, tidak ada isu. Cuma perihal meletakkan tangan kanan atas kiri pun juga tidak ada isu. Isunya ialah apa dipanggil posisi tadi itu. Kan? Isunya ialah posisi tadi itu atas dada ke, antara pusat dengan lutut ke, ataupun juga antara ataupun yang ketiga ialah bawah pusat. Kan? Jadi yang ni. Dan ada beberapa ulama hadis kontemporari lah, ulama semasa berpandangan bahawa hadis yang menyebut atas dada tu daripada ulama semasa. Misalnya As-Sana'ani dalam Subulus Salam, Al-Mubarakfuri, ada di sini. Dalam buku ni ada disebutkan Syekh Al-Albani dalam sifat solat Nabi, dia kata meletakkan kedua-duanya, nampak tak ni? Okey. Meletakkan kedua-duanya atas dada adalah sahih dalam sunnah. Adapun selainnya, sama ada lemah ataupun la aslalahu, tidak ada asal. Pandangan ini turut dikuatkan oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi. Begitu juga dengan Al-Azim Al-Abadi dalam kitab Aunil Ma'bud, kan? Syaukani, Imam Syaukani dalam dalam Nailul Autar dan lain-lain lah. Jadi di sini pendapat ini daripada ulama semasa, meskipun ada yang menisbahkan, ada juga yang menisbahkan kepada ulama salaf, tapi penisbahannya itu sebahagianlah ulama semasa ataupun ilmuwan semasa mengkritiknya, dia kata kurang tepat ataupun tak berapa betul lah, kan, cara ataupun penisbahan tadi. Misalnya Imam Al-Qurtubi. Misalnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah menisbahkan pendapat ini kepada Ali bin Abi Talib
Ini dapat kita lihatlah dalam tafsir Al-Qurtubi. So ini contohlah. Baik. Jadi okey, selesai. Jadi bagaimana? Bagaimana isu ini? Jadi betul ketika solat. Jadi ketika betulnya, okey. Ada hadis sahih ke? Imam At-Tirmizi, nampak ni. Okey, bawah sekali ni muka surat sebelah tadi tu, bawah sekali tidak ada hadis sahih yang menetapkan tempat meletakkan tangan. Tidak ada hadis sahih tempat meletakkan tangan. Tidak ada hadis sahih tempat meletakkan tangan sama ada di dada, di bawah pusat ataupun atas pusat. Imam At-Tirmizi kata, dia menjelaskan bahawa kebanyakan ulama salaf mengharuskan kedua-dua tangan diletak atas pusat ataupun di bawah pusat. Kata Imam At-Tirmizi lagi, daripada kalangan sahabat, tabi'in dan selepas mereka. Mereka berpendapat bahawa seseorang mesti meletakkan tangan kanan atas tangan kiri dalam solat. Yang ni kita dah faham dah tadi kan, tidak ada isu. Kan isunya ialah tiga sama ada atas dada ataupun juga antara pusat, antara dada dengan pusat ataupun bawah pusat. Ada hadis sahih ke? Kan? Baik. Jadi setengah daripada mereka berpendapat bahawa atas pusat. Sebab setengah pula berpendapat bawah pusat. Dan kedua-duanya dibenarkan di sisi mereka. Kedua-duanya dibenarkan di sisi mereka. Baik. Sebahagian ulama mentarjih salah satu daripada cara ni. Cara mana? Cara yang tadi dah sama ada atas pusat, bawah pusat tak? Sama ada atas pusat ataupun bawah pusat. Seperti siapa? Imam Abu Hanifah disebut Rahuyah. Kan? Berpandangan bahawa kedua-dua tangan sunat diletakkan di bawah pusat. Ishaq kata di bawah pusat lebih kuat hadisnya dan lebih dekat kepada tawaduk. Itu pandangan Imam Abu Hanifah, dan bila kita belajar dan memang praktik dalam mazhab Hanafi. Sehingga kan kita nampaklah kan rakan-rakan kita yang Bangladesh ni kita nampak lah, ataupun juga mungkin yang ini jemaah tabligh contohlah kan, sebab jemaah tabligh pun dia ikut kepada pandangan daripada sebahagianlah daripada mazhab Hanafi kan. Jadi letak tangan bawah pusat kan. Jadi letak tangan bawah pusat. Kalau kita tengok macam tu, makna kita tahu bahawa orang tu walaupun taman kita kan untuk solat sekali sebelah dengan kita kan, awak ni mazhab Hanafi ke? Dia pun tak tahu sebenarnya. Pak saya pun ada. Kan? Kita tidak nak blame, tidak nak ceritanya dari sudut kefahaman kalau orang tu berpaut kepada pandangan mazhab kan. Dia itu bukan pandangan daripada mazhab Syafi'i lah, biasa tak? Baik. Menurut mazhab Syafi'i, dua-dua tangan tu sunat diletakkan bawah dada atau pusat. Dalam pandangan mazhab kita maknanya antara dada kan dan pusat. Orang kata atas perut lah. Kan? Kalau bahasa yang agak nakal barangkali kalau kita ni orang lelaki, kita orang lelaki, kita pakaikan plekat, kita kilah kain tu besar sikit, letak paking tangan atas apa panggil? Pulasan kain tu. Kan? Paking situ. Oh, untung ada bonggol. Kan? Kalau tak pun atas perut. Contohlah. Dan itu sebagai tanda. Baik, jadi ada 3 riwayat daripada pusat
dan memberi kebebasan antara salah satu daripada keduanya. Baik, kemudian mazhab Maliki pula ada pandangan yang cukup berbeza. Pandangan yang cukup berbeza iaitu apa dia? Dalam solat fardu, kedua tangan sunat dileraikan. Ini mungkin saya tak tahulah tuan-tuan mungkin perasan ke tak perasan ke tahu ke tak tahu kan. Sebab orang yang bermaklum kalau tempat tinggal kita ni boleh kata tak banyak lah ataupun tak ada lah. Kalau Hanafi kan rakan-rakan kita daripada Bangladesh kita dapat kesan. Contohlah, jadi bagi mazhab Maliki, orang yang datang daripada utara Afrika, Algeria, Morocco, Libya, Indonesia, biasanya mereka bermazhab Hanafi dan dari sudut praktis mereka sunat dileraikan. Kemudian harus meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di dada dalam solat sunat. Kalau mereka mari ke surau tempat kita contohlah ya. Contoh jadi kalau bila nak solat maghrib ke solat isyak contohnya takbiratul ihram Allahu akbar, dia tidak letak tangan bersedekat macam kita. Mungkin kalau kita tak tahu ni kita tahu ni Syiah ni. Kan tak? Itu sebenarnya antara salah satu pandangan dalam mazhab Imam Malik. Jadi kalau solat fardu tidak bersedekat dan kalau solat sunat bersedekat. Namun dia ada tapi tak. Jika diperhatikan perbincangan terpenting dalam perkara ini, sebenarnya bukan isu atau persoalan yang lebih penting ialah sejauh mana perbuatan bersedekat tu sama ada pada atas dada ataupun antara pusat dengan lutut, antara dada dengan pusat, dan yang ketiga ialah bawah pusat itu dapat menerbitkan rasa khusyuk dan juga khudu', iaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Oleh sebab itu kalau kita tengok mazhab Hanafi lah kan, Imam Abu Hanifah, walaupun ada sebahagian ulama kalau kita bincang bab ini pun mengatakan bahawa hadis tadi adalah hadis yang dhaif kan, tapi bagi dia kata letak tangan bawah pusat itu sebagai satu perasaan yang khudu', yang khusyuk dan hamba, kan. Jadi itu pegangan beliau dan pandangan pegangan dalam mazhab Hanafi. Bagi kita mazhab Syafi'i, antara dada dan pusat, kan. Baik. Jadi isunya meletakkan tangan kanan atas tangan kiri ialah sikap peminta yang hina. Sikap peminta yang hina dan mengharapkan belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana sahaja kedua-dua tangan itu diletakkan selagi menzahirkan sifat sedemikian, maka hukumnya adalah harus. Baik, jadi timbul isu. Kan? Timbul isu dalam mazhab kita yang kita pakailah hadis Wa'i bin Hujur tadi, walaupun tadi dimaklumkanlah kan. Jadi hanya itu saja dalil yang adalah, tapi di bawah dada atas pusat sebagaimana riwayat Imam saya rasa tidak nak panjangkanlah isu ini. Baik, yang praktisnya ialah kita tengok di Malaysia ni ada orang letak tangan atas dada. Ada orang letak tangan atas dada, mereka berpegang kepada pandangan tersebut, terutama dalam mazhab Hambali. Jadi isu yang sebegini
Masing-masing ada pandangan yang tersendiri. Mungkin kita tak pernah tengok, kita rasa peliknya. Kan? Jadi terpulanglah kepada masing-masing. Uh, yang penting ialah dapat khusyuk tawaduk itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih utama. Sebab dia kadang-kadang dia timbul isu lah. Dia timbul isu, kita tengok contoh kata yang mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i. Cuma masalah yang saya sebutkan tadi lah adalah jemaah kat tempat kami di diri pun, saya pun tak pastilah. Kan? Tak tanya detail lah. Kadang-kadang benda ni sensitif. Tapi kalau tengok kepada tata cara solat, bahasa mudahnya mungkin orang yang tak mengaji lah kan. Orang yang tak belajar ataupun jenis tak kisah, tak ambil cakna kan, tak ambil kisah pun tentang tata cara solat, ataupun memang dia lupa ataupun dia berpegang kepada amalan sedemikian sejak dia belajar tentang tata cara solat daripada kecil lagi. Mungkin dia diajarkan begitu. Wallahualam lah kan. Tapi kalau tengok, dia letak tangan bawah pusat ni. Kan? Sebenarnya benda ni dah umum mengetahui bahawa pandangan dalam mazhab Syafi'i adalah antara dada dan pusat. Kan? Jadi letak. Itulah kan, patutnya tidak ada isu. Kan? Sepatutnya begitu. Baik. Sebagai rumusan dan kesimpulan bahagian pertama ini, kalau kita tengoklah perbincangan ada pro dan kontra, cara berdakap tangan ataupun bersedekap ini, berdakap tangan letakkan atas dada. Yang kedua, bersedekap tangan letakkan antara dada dan pusat. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga ialah bersedekap ataupun juga berdakap tangan dan letakkan di sebelah bawah pusat. Hadis yang ada dalam bentuk ini adalah dhaif menurut Imam Abu Dawud dan yang lain, dan ini adalah pilihan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Bagaimanapun mazhab Hambali ada lebih daripada satu pandangan. Cuma hari ini kalau kita tengok praktis orang yang bermazhab Hambali, dia akan letak tangan ataupun bersedekap atas dada. Kan, atas dada. Baik. Imam Nawawi ada menyebutkan bahawa mazhab Hambali bagi pilihan daripada 3 cara tadi. Ada 3 cara mazhab Hambali letak tangan atas dada, ataupun yang kedua ialah bawah antara dada dan pusat, ataupun yang ketiga bawah pusat. Sementara mazhab Maliki pula ada 2 pandangan, iaitu diletakkan atas dada ataupun luruskan tangan sahaja. Kan, dia ada cerita tak kerana kisah Imam Malik yang dipukul kan. Dia rasa sedih, itu panjanglah ceritanya tak. Jadi bagi kita dan hari ini saya tak pasti lagi lah sebab dalam kalangan mazhab Maliki ni mungkin ada yang tidak bersedekap ni. Baik, pendirian mazhab Hambali dijelaskan lagi oleh Imam Ibnu Qudamah dengan menyatakan bahawa cara letak kedua belah tangan adalah bebas pilih daripada cara-cara yang disebutkan tadi. Ulama berpandangan bahawa sunat letak tangan atas dada atau atas daripada pusat. Ini pandangan Sa'id bin Jubair, Imam Ahmad, Imam Malik dalam satu riwayat dan juga Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab kita sekali lagi ditegakkan bahawa Imam Syafi'i memilih pandangan supaya letakkan tangan dengan berdakap ataupun bersedekap atas antara dada dan pusat. Sebagai kesimpulan, dengan secara ringkaslah dalil-dalil ini, kita dapati bahawa para ulama berdasarkan kaedah mengeluarkan hukum yang benar ataupun istinbat. Jadi bebas kepada kita untuk letakkan tangan atas dada ataupun meletakkan tangan antara dada dan pusat.
Jadi siapa yang nak berpegang kepada pendapat lain terpulang kepada mereka keyakinan ilmu yang ada pada mereka. Baik. Syekh Atiyah Saqar. Mak saya perhati tengok kita membesar daripada kecil, kadang-kadang bila solat ni, ingat lagi kata bila dia ajar Allahu Akbar, tangan ni kena letak dekat sebelah hati. Yang sebelah kiri ni kalau kita tangan ni tuan-tuan, kita letak sama rata tak? Sama antara siku kanan dan siku kiri, balance. Kan balance tak? Jadi sebahagian orang, kita tengok membesar daripada kecil, dia serong sikit ke sebelah kiri, jadi telapak tangan ni seolah letak pada hati. Kan? Saya pernah tanya seorang senior lah di tempat saya kerja, dia kata itu pandangan Imam Ghazali letak sini supaya nak jaga hati. Kan? Itu pandangan tokoh tersebut. Tapi bagi kita, antara pandangan dan kalau ada hadis, walaupun hadis yang dhaif, jadi kan lebih baik kita berpegang kepada hadis dhaif tadi. Baik, Syekh Atiyah Saqar dia kata hikmah letakkan tangan atas dada kerana dalam dada manusia iaitu hati, letak tangan atas dada, kan? Jadi kalau letak tangan tu adakah dengan letak tengah-tengah sini, letak tengah-tengah ni, kan? Ataupun sebelah kiri. Jadi kebiasaannya apabila orang tu sayang kepada suatu barang, dia kata dia akan jadikan ataupun dijaga dengan sebaik mungkin. Sayangkan sesuatu barang, maka dia akan menjadikannya di bawah kawalan dan jagaannya. Bagaimanapun, Syekh Atiyah Saqar ini menterjemahkan pandangan yang meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di sendi tangan kiri, lalu meletakkannya di bawah dada dan di atas pusat. Ada pun pandangan yang dipilih, kita kena faham sebaiknya bahawa ini masuk dalam perkara furu'. Kan? Ini masuk dalam perkara furu'. Justru Imam Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, dia ada bagi peringatan lah. Kita ni pula jangan kata hari ni lah, kalau kita tengok, kenapa tak sama ni? Aku pegang pendapat ni, kan? Dia tu pegang pendapat tu, ataupun dia tengok macam tu, dia buat macam ni. Jadi tidak harus ta'assub dengan satu pandangan khilaf dan bertengkar ataupun berbalah dalam perkara luaran yang kecil seperti ini tanpa mementingkan khusyuk yang merupakan ruh solat dan asas utama penerimaan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu fenomena yang tidak sihat lah, kan. Jadi bila kita ni sebagai penuntut ilmu, kita mengaji, kita tengok okey ada kebebasan. Cuma kita sebutkan bahawa kan buatlah suatu amalan atas dasar ilmu. Maknanya ada 3 pilihan, kan. Jadi kalau letak sebelah kiri ni supaya yang orang kata ada lubang angin. Ada lubang angin tu mana nas dia? Dia tidak ada. Manusia sahaja berbanding dengan tiga tata cara yang lain, walaupun disebutkan tadi 3 cara ataupun 3 cara tadi itu adalah daripada hadis-hadis yang dhaif. Namun ada sebahagian ulama semasa ataupun ulama kontemporari mengatakan bahawa hadis Wa'il bin Hujur itu yang meletakkan tangan ataupun bersedekat tangan atas dada itu adalah hadis yang makbul ataupun hadis yang sahih. Ini terpulanglah kepada masing-masing. Jadi saya tidak nak bincang panjang yang inilah. Baik. Kita pergi kepada yang kedua. Kita pergi kepada isu yang kedua dalam masih lagi berkait dengan solat, iaitu pejam mata dalam solat. Ada hadis ke? Adakah hadis yang melarang memejamkan mata masa solat? Ada hadis ke tak? Jadi ada hadis yang berikan jawapan, kan. Itu diberikan jawapan hadis itu lemah, dan hadis riwayat Mus'ab bin Sa'id radhiyallahu an. Mus'ab bin Sa'id daripada Musa bin A'yan, daripada Laith
bin Sulaim daripada Tawus daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Iza qama ahadukum fi salati fala yu'mid ainaihi." Apabila seorang itu berdiri dalam solat, fala yu'mid ala ainaihi, jangan dia pejam mata. Jangan dia pejam mata. Sebab mungkin sebahagian orang dia solat ni dia pejam mata. Kan dia pejam mata pasal apa? Dia nak khusyuk tak kan, kerana mungkinlah ada gangguan kan, ada gangguan ke ataupun dah menjadi suatu tabiat amalan dia, wallahu a'lam. Kan mungkin daripada zaman remaja lagi ke kan. Baik. Ibn Abbas melainkan sanak ni, dan tidak ada yang meriwayatkannya selain daripada Musa bin A'yan. Dan perkara yang sama turut dikatakan oleh Ibnu Adi. Jadi makna ucapan kedua-dua pakar hadis ini ialah hadis ini, hadis yang disebutkan tadi, iza qama ahadukum fi sholati, bila seorang tu berdiri nak solat kan, dalam solat tu fala yu'mid ainaihi, jangan dia pejam mata. Jadi hadis ini adalah hadis yang gharib dan syaz. Hadis yang gharib dan syaz, dan kedua-dua perkara ini menandakan berkenaan hadis ini menandakan hadis berkenaan silap. Perkara tersebut tidak menghairankan memandangkan hadis ini diriwayatkan oleh dua orang perawi yang lemah, iaitu Laith bin Abi Sulaim dan juga Mus'ab bin Sa'id. Imam Al-Hakim An-Naisaburi ini ahli hadis sepakat atas kelemahan hafalan atau hafazannya. Dan yang kedua ialah tentang tentang Mus'ab bin Sa'id. Soleh Jazarah kata Syekh buta yang tak faham apa yang dia sebut, apa yang dia kata. Ini komentar ulama hadis lah. Baik. Kemudian kesimpulannya ada bawah sekali tu, hadis ini sangat lemah. Hadis lemah ini tidak cukup kuat untuk menjadi hujah dalam perkara hukum hakam. Perkara hukum apa? Hukum hakam apa? Perkara hukum hakam iaitu perihal solat dengan isunya ialah apa? Pejam mata. Kan pejam mata dalam solat. Kalau begitu hadis lemah, artinya bolehlah tak? Kan? Kalau begitu boleh. Baik, kita tengok. Baik, ini dia punya rajah sanad lah. Dia punya rajah sanad, okey, Mus'ab bin Sa'id, kemudian Musa bin A'yan, Laith, Tawus, Ibn Abbas, dan sampai kepada Nabi SAW. Kemudian dua-dua ni lemah. Baik, yang soalan yang keduanya ialah para ulama berbeza pendapat tentang arah pandangan dalam solat. Bila kita dalam solat ni, kita nak tengok kat mana tak? Nak mata kita tu nak tengok kat mana? Kan pandangan mata dalam solat. Menurut Imam Malik, pandangan orang yang sedang solat sunat menghala ke arah kiblat. Sunat menghala arah kiblat. Okey, Sufyan As-Sauri, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Hasan bin Al-Hayy berpendapat bahawa sunat menghadap ke tempat sujud. Sini ada dua pandangan. Jadi pertama, kan, tengok depan dia ada isu lah kalau dalam kalangan orang hari ni. Dia akan argue apa dia. Contoh dia kata, ustaz tak apalah ustaz duduk depan. Contoh tak? Ustaz duduk sebelah depan, saya duduk sebelah belakang. Saya duduk sebelah belakang, kalau nak tengok pandangan kiblat, saya kena tengok baju orang depan. Contoh tak? Baju ke, seluar dia ke, kan? Ataupun juga kain pelekak dia ke, jubah dia ke. Contohlah, kan? Jadi, benda ni dia ada pro dan kontra.
Jadi justru kita juga disunatkan untuk tidak memakai pakaian yang boleh mengganggu fokus konsentrasi orang belakang kita. Kalau ada tulisan, biasa kalau budak-budak college ataupun universiti lah, dia punya satu gang, tim bola ke tim apa ke, kan batch kita okay, dia ada 30 orang, maka dia pergi cok nama atas belakang tu. Kosong ni, kita pun duduk baca satu-satu pasal apa, sementara pula imam baca surah panjang. Kan? Sebab level manusia berbeza-beza. Ada orang faham apa yang imam baca, ada orang tak tahu apa, dia follow saja kan. Jadi dikhuatiri boleh ganggu kan, boleh ganggu konsentrasi dia daripada dia pandang ataupun duduk baca tulisan yang ada pada baju Jumaat depan. Baik. Jadi kata Syarif Al-Qadhi apabila berdiri sunat untuk tengok tempat sujud. Ini kebiasaan kita lah kan. Maknanya disunatkan untuk pandang tempat sujud apabila duduk, sunat pandang tempat meletakkan tapak tangan. Ini pandangan kan. Jadi sama ada kita tengok tempat sujud kan. Tempat sujud. Kalau ikutkan tata cara yang betul, apabila kita sujud, paha kita kena tegak. Paha kita kena tegak. Bermakna kalau apa dia panggil kapet kita ataupun sejadah kita ni, kalau ikutkan maknanya sepatutnya kena tambah 6 kaki lagi ataupun 1 kaki lagi extend. 6 kaki pula, 6 inci, 6 inci lagi kan, supaya bila kita sujud ni artinya kita nak kata apa memanjangkan ke ataupun belakang kita ni dan juga meluruskan belakang dan paha kita gini kita tegak. Kan kalau dengan kapet kat surau contohnya ataupun dengan sejadah kita ni bakal atas yang berai atas tu, contohlah kata-kata ni dah. Kan berai atas ni kita dah touch dah hujung dah. Kan barulah paha kita ni tegak. Itu sebenarnya kan. Jadi bermakna bila kita sujud, bila kita tempat yang kalau setengah tu dia ada logo ataupun kalau apa, Allahu Akbar, sejadah yang ada kiblat, tidak pandang pada tempat tu kan. Dia tempat sujud ni atas sikit lagi ataupun di hujung sejadah tu sebenarnya kan, sebab kita ujung tu. Itu kalau ikutkan yang saya belajar lah kan, dan juga benda-benda ni pun ada disebutkan, makna dengan konteks dan tata cara solat ataupun tata cara sujud yang betul ialah paha mesti ditegakkan dengan 90 darjah. Baik. Jadi apabila sujud, sunat memandang tempat sujud. Apabila duduk, sunat pandang tempat letak tangan. Tempat letak tangan maksudnya di mana tuan-tuan tempat letak tangan? Letak tangan tu, tangan ketika duduk antara dua sujud tu kah? Ataupun juga duduk tahiyat ke sujud? Yang mana? Kan? Jadi, yang dimaksudkan tempat letak tangan ketika kita duduk tahiyat awal misalnya ataupun duduk antara dua sujud kan, ialah dengan tengok kepada tempat letak tangan ataupun juga pada lutut lah, bahasa mudahnya macam tu kan. Jadi sebahagian ulama mazhab Syafi'i pula kata ataupun menambah apabila bertasyahud sunat memandang pada jari telunjuk. Ini juga ada pandangan kan, ada pandangan yang kata pendapat ini adalah pendapat sahaja kan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Bar. Semua pendapat ini berasaskan perkiraan semata-mata, tidak ada hadis yang sahih yang menetapkan perkara tersebut. Jadi bila tidak ada hadis sahih, sama ada masa kita qiyam tu kita nak tengok kat mana. Kita nak tengok
ataupun juga pandangan tempat sujud kah, tidak ada kewajipan untuk mengarahkan pandangan pada tempat tertentu. Siapa yang memandang ke tempat sujudnya, maka itu lebih tak nak ke ni. Maka itu lebih jauh daripada disibukkan dengan perkara lain. Dan biasanya kan, kalau kita solat lah, kita akan tengok kepada tempat sujud. Kan, supaya apa dia? Maknanya ulama ni buat satu apa panggil, keluarkan satu pandangan atau pendapat nak jaga masalah kan orang awam ni. Jadi okey, tengok tempat sujud. Kan. Jadi kalau kita ni yang rasanya okey, kalau kita nak tengok ke depan pun ke arah kiblat sebagaimana pandangan Imam Malik. Sehingga kan aku kata, yelah dia kadang-kadang berlaku lah mungkin pada sebagai orang okey, pendapat aku betul ataupun amal apa yang aku buat ni betul, yang kamu ni yang tak betul. Sedangkan benda yang sebegitu tu sebenarnya tidak ada isu pun, dan ulama sepakat bahawa dalam konteks memejamkan mata yang tadi itu tidak membatalkan solat. Kan? Jadi balik pada cerita asal, nak pejam mata ni batal ke tak? Dia tidak batal solat. Cuma sebaik-baiknya kan, sebaik-baiknya buka mata. Kan, sebaik-baiknya buka mata, tak kira lah. Janganlah kita tengok sama ada zaman dulu ke zaman hari ni ke, kita solat dalam keadaan lampu cahaya yang terang ke, separa terang ke, kan. Yang penting ialah kita dapat khusyuk. Justru kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ni kitab yang kalau nak tahu tentang apa, kan, ini apa dia yang bermazhab Hambali lah. Dia kata fuqaha berselisih pandangan ataupun pendapat dalam perkara ini. Imam Ahmad dan lain-lain kata makruh. Makruh apa dia? Makruh pejam mata. Saya tak tahulah kalau dari sudut amalan praktik tuan-tuan macam mana. Ada ke? Ramai juga kan kalau perhati tengok kan orang yang solat memejamkan mata. Kalau dia tadilah Imam Ahmad kata makruh. Mereka berkata ini seperti perbuatan kaum Yahudi. Dan sebahagian ulama lain kata harus. Mereka kata memejamkan mata terkadang memberikan khusyuk yang menjadi ruh dan tujuan solat. Jadi ada dua. Sama ada pejam mata ikutkan pandangan atau pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada kata macam Yahudi. Maknanya orang Yahudi bila dia buat ibadat ni, dia amalan penganut agama lain adalah haram. Adapun pandangan yang kedua, dia kata pejam mata ni tak apalah dak, asalkan dapat mencapai objektif ataupun matlamat solat, iaitu khusyuk. Baik, kata Ibnu Qayyim lagi, dia merumuskan bahawa yang benar ialah jika buka mata tu tidak merosakkan khusyuk. Kalau buka mata, maknanya tak pejam mata macam biasalah, kan, tidak merosakkan ataupun tak ganggu konsentrasi kita, maka dia lebih afdal. Oleh sebab itu, tempat solat kita ni, dia kadang tengok juga. Kalau di surau masjid, boleh. Kalau tempat-tempat yang terbuka lain-lain bergantung kepada tempat tadi, maka dia lebih afdal. Jika perbuatan itu dapat mengganggu khusyuk ataupun juga menghalang khusyuk kerana ada gambar, hiasan depan, tadilah yang saya sebutkan, daripada arah hadapan yang di masjid dia ada tulisan khot. Ada tulisan khot, dan hari ni alhamdulillah ramai dah jasa kuasa masjid ni ada kefahaman, ada kesedaran. Mereka tidak letak lagi tulisan khot yang sama ada khot apa yang susah nak dibaca lah. Kadang-kadang kalau yang mudah dibaca ni mungkin tidak mengganggu, kan. Dan soal benda ni pun benda yang subjektif.
Jadi dia letakkan dinding depan tu kosong. Yang dinding depan kita ni, masjid ni kosong. Dia tidak ada letak benda-benda. Tapi ada sebahagian masjid, okay, dia letak lemari untuk orang letak mazhab. Kan ada juga yang style pada dinding itu dibuat tulisan kod. Itu bergantung lah. Jadi kerana ada gambar atau ada hiasan dari depan yang boleh mengganggu konsentrasi jemaah, maka tidak makruh pejam mata. Pendapat yang menjadi sunat dalam keadaan ini adalah lebih berbanding dengan pendapat yang memakruhkannya. Jadi terpulang kepada kita dah. Kita rasa lebih selesa bila solat pejam mata ataupun tutup mata. Tanya tepuk dada, tanya iman tak tuan-tuan. Jadi terpulanglah kepada kita. Cuma bagi saya lah, kalau dari sudut praktik ni, kita nak mencontohi perbuatan Nabi SAW, maka sebaik-baiknya kita solat tidak pejam mata. Mungkin peringkat awal kan kita nak kosong kan. Tapi bila kita dah lama dah kita buat ikut sebagaimana tata cara ataupun kaedah yang betul, mudah-mudahan kan. Jadi kita dapat solat tanpa memejamkan mata. Terpulanglah kepada masing-masing yang jelas dan pasti kita buat berdasarkan kepada ilmu. Biasa mengerti kuliah keagamaan dan dia boleh faham artinya setiap gerakan dalam solat kan, dalam konteks solat yang kita bicarakan ini, mula daripada takbiratul ihram sampai kepada taslim, kita buat atas dasar ilmu. Kalau bila kita buat atas dasar ilmu, yang mana ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama, okey, tak apalah, kita berlapang dada lah. Member kita dia buat macam ni dan berbeza dengan kita, okey, tak apalah. Cuma dia masalahnya kadang-kadang orang yang buat tu dia tak tahu, dia follow je. Itu masalah utama. Itu masalah utama, dia follow sahaja, sedangkan sepatutnya up lah ilmu kan. Dan perkara yang sebegini, dua perkara yang kita bincangkan pada malam ini, dia tidak masuk dalam perkara rukun. Dia tidak masuk dalam perkara letakkan tangan sama ada atas dada ataupun antara dada dan pusat, ataupun yang ketiga di bawah pusat. Dia menjadi perkara yang sunat sahaja kan. Justru terpulanglah kepada masing-masing yang mana lebih selesa atas ilmu masing-masing. Walaupun di sana ada perbincangan panjang lebar ulama empat mazhab ini kan. Baik, begitu juga yang kedua ialah tentang solat pejam mata. Kalau solat itu dengan biasalah dalam keadaan yang normal, lebih mendatangkan khusyuk, tidak ada gangguan, maka itulah yang lebih baik. Wa illa fala. Dan kalau tidak, sebaliknya. Walaupun di sana ada pandangan sebagaimana disebutkan tadi daripada Imam Ahmad yang kata makruh kan, kerana meniru perbuatan orang Yahudi. Jadi saya kira sekadar itulah. Kalau tak ada, saya minta izin lah. Kita nak offkan dulu ke pukul 10. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak maaf lah sebelum doktor mengundurkan diri ni. Saya Basir dari Pulau Pinang. Ya Tuan. Sebenarnya terputus Ustaz. Dia on off dan on off. Okey. Dia berkenaan dengan bersedekap ni doktor. Kalau kita tengok saja, kita bincang-bincang lah. Kalau kita tengok pendapat yang mengatakan letak tangan di bawah pusat tu ada dalilnya. Di antara pusat dan dadanya ada dalilnya. Ada dalil dia. Dan letak di dada itu ada dalilnya. Walaupun kesemua dalil itu tidak kuat tu. Ada yang di dada itu lebih kuat mengikut ulama kontemporari. Tetapi kalau kita tengok ada juga macam Ana nak tanya doktor dah jawab dah, yang letak di tepi di hujung tu katanya letak untuk jaga hati. Yang satu lagi kalau kita tengok ada juga yang meletak tangan ni seolah-olah dia mendakap tangan kanan itu memegang di siku kiri dan tangan kiri itu memegang di siku kanan. So yang tu macam mana pendapat tu? Doktor ada dalil ke? Dan satu lagi doktor, berkenaan dengan kita memejam mata ketika solat itu, kalau tak silap Ana, ada riwayat sahabat mengatakan kami mengetahui Nabi membaca surah atau membaca sesuatu zikir melalui kami nampak janggut Nabi itu bergerak. Jadi kalau di situ ulama mengatakan sembahyang itu dengan tidak menutup mata. Wallahu alam doktor, minta respon pandangan sikit. Terima kasih. Okey. Yang isu yang bersedekap ni, yang duk macam ni benda tu tak ada. Kan setahu saya lah kan. Tak ada. Cuma dia berlaku kadang-kala berlaku kepada sebahagian generasi hari ni. Kan? Dia berlaku kepada sebahagian generasi hari ni. Biasanya orang muda lah yang belia ni. Bukan cerita LP, LKM bawah 35. Kan? Dan benda ni tak apalah kita yang dia tidak menepati tata cara, namun bila kita faham bahawa bersedekap ataupun meletakkan tangan pada tubuh ni kan sama ada 3 posisi tadi tu dia bukan perkara rukun. Jadi kita berlapang dada lah. Cuma yang bagi yang apa yang Intan sebutkan tadi itu yang style kita pun kita nak panggil apa macam ni? Letak tangan kan? Kali kata nampak tak ni saya saya bangun kata letak macam ni. Ada kan? Nampak doktor. Naam. Kan? Itu saya pasti tengok ada juga dalam kalangan anak muda. Kalau orang dewasa saya tak nampak lah, wallahualam lah kan. Jadi benda macam ni pun sebab isunya ialah dia bukan benda rukun, bukan perkara rukun kan. Jadi bila bukan perkara rukun maka solatnya tetap sah. Cumanya dia dari sudut kaedah tidak betul lah kan. Tidak betul sebagaimana orang yang buat 3 sama ada letak atas dada ataupun atas perut lah bahasa kita dah. Kan antara dada dengan pusat, dan yang ketiga adalah bawah pusat itu semuanya ada dalil, walaupun dalil-dalil tadi, hadis-hadis tadi itu lemah kan. Dan juga yang kata hadis wa'id ni ada ulama kata sahih kan. Tak apalah, artinya ada dalil. Jadi benda macam ni mana satu yang lebih kuat mengikut pandangan mazhab masing-masing. Okey, clear. Yang pertama. Yang kedua ialah bagi pejam mata ni, pejam mata hadis yang dibacakan tadilah hadis iza qama ahadukum fi solah, bila kamu solat kan, maknanya fala yang ainai kan, jangan kamu pejam mata. Dan Imam Ibn Qayyim ketika mengulas hadis yang sebegini, dia kata dapat diambil faedah secara keseluruhannya bahawa Nabi dia tidak pejam mata dalam solat. Nabi tidak pejam mata dalam solat. Taklah kalau ada ke hadis, saya wallahualam kan. Yang anda sebut tadi ada hadis ke? Nabi tak silap Ana doktor, ada dalam bab solat juga. Kalau tak silap Ana dalam bab doa istiftah. Kata sahabat tu, kami tidak melihat ataupun kami tidak mengetahui Nabi membaca sesuatu melainkan kami lihat janggut Nabi itu bergerak. Ana tak ingat mafhum hadis dia tu.
Wallahu a'lam betul. Nanti kalau dok Apa tu betul. saja perbincangan ni doktor tu tambahan daripada anak sendirilah. Cumanya dalil yang mengatakan Nabi sahabat itu tidak memejam mata lah ketika solat itu. Betul lah. Kalau Ha. yang tidak pejam mata tu betul tak? Kalau dalil yang kata pejam mata ni rasanya tak adalah, tak jumpa. Tak. Itu menunjukkan bahawasanya sahabat tidak memejam mata lah ketika solat. Betul. Kalau dari sudut mafhum daripada hadis yang kita sebutkan tadi, yang juga yang kita maksudkan itu juga jelas bahawa para sahabat ini memang mereka tidak pejam mata. Sebab apa? Sebab kalau kita baca tentang hadis-hadis tata cara solat ini kan, jadi sahabat dia solat bersama dengan Nabi kan, bukannya perhati tengok kan tentang tata cara solat Nabi. Kalau mereka pejam mata, tak, jadi tak nampak lah kan. Sebagai contoh lah, misalnya antara ketika jari telunjuk, ketika kita bertasyahud ini dalam Sahih Muslim, disebutkan bahawa Nabi SAW apabila mula tasyahud, Nabi menegakkan jari telunjuk. Artinya jari telunjuk ni tuan-tuan, dia tegak daripada awal ni. Kalau kita ni letak atas lutut ni, Allahu Akbar naik pada rukuk kan, yang terakhir At-Tahiyatul Mubarakah ni mula daripada awal. Artinya di warna sobar, ditegakkan tak? Kan ada hadis dalam Sahih Muslim. Jadi kalau kita berandaian bahawa kalau sahabat ni dia pejam mata untuk nampakkan khusyuk baca tahiyat akhir ni, nescaya dia tak nampak jari Nabi, jari tangan kanan Nabi ni yang duduk atas tunjuk ni kan. Jadi menunjukkan bahawa sahabat yang menjadi makmum di belakang Nabi, kalau kita tengok, kalau cara praktis lah, maknanya kalau imam ni kita duduk sebelah kanan sahabat kan, sebelah kanan imam, mungkin tidak exactly belakang. Kalau belakang tak nampak, mungkin yang ke berapa, yang ketiga ke kan, artinya nampak akan jari telunjuk Nabi ditegakkan ketika mula membaca tasyahud. Kat situ dia menunjukkan bahawa, membuktikan bahawa sahabat Nabi tidak menutup mata ketika solat kan. Wallahu a'lam. Ini mungkinlah dari Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya soalan. Ya Cik Rozi. Orang sedekat balik selepas iktidar tu, kat mana tu Ustaz ngedok dengan sedekat? Yang tu pun ada isu juga sebenarnya. Sebahagiannya mengatakan itulah yang betul, dia akan balik kepada posisi asal ketika kita qiyam. Kan kita qiyam, okey, kita kata contoh Allahu Akbar, kita pun rokok. Kan kita pun rokok, sami Allahu liman hamidah. Maksudnya tu dah. Ya. Bila sami Allahu liman hamidah ni, amalan kita kebanyakannya kita kata tangan diluruskan. Dia tidak balik kepada posisi asal, tangan tu bersedekat atas dada contohlah kan. Sebelum kita turun untuk sujud dah. Kan? Jadi di situ ada pandangan. Di situ ada pandangan. Jadi ialah pro and con lah. Pro and con. Kalau kita, bagi saya ni, kita ambil yang biasa je lah. Cuma kalau nak tengok orang yang daripada sebagai orang Arab ni, mungkin dia letak tu. Jadi kalau bagi saya lah, benda tu pun boleh, tidak ada masalah. Cuma dari sudut local practice ni, supaya tak nampak ketara sangat. Kan sebab masyarakat kita ni bukan masyarakat yang mencari. Jadi maksud saya tanya, kau utama hak mana tu ya? Utama hak mana? Utama tidak lah. Okey. Kan supaya benda ni kita pun tahu.
Jadi ada dia punya dalil dianya ada disebutkan juga waktu i'tidal tidak bersedekap, kan? Tangan lurus ke bawah sebagaimana yang kita buat, kan? Jadi ada pun dia ada, kalau tak silap saya lah, wa wada'a kaffaihi fi sadrihi, meletakkan tangan dia akan balik kepada keadaan asal sebelum kita rokok. Jadi kalau bagi saya lah, kalau berutama maknanya kita luruskanlah, kan? Jika seorang itu menghendaki melepaskan kedua tangannya selepas daripada bangkit daripada rokok, bila dia nak, maknanya dia boleh, kan, bersedekap. Dan hadis itu tidak marfu' kepada Nabi SAW. Ada hadis daripada Imam Ahmad, ada menyebutkan bahawa insya'a kalau seorang tu nak, dia boleh letaklah ba'da raf'i minal ruku' insya'a wada'ahuma. Maknanya kalau dia nak, sama ada dia nak luruskan ataupun nak letak, boleh, kerana tapi hadis tadi itu adalah hadis yang tidak marfu' kepada Nabi, wa inna ma qalahu bi ijtihadihi. Dia hanya sekadar pendapat itunya Terima bagi kasih kita Ustaz. lah. Wallahu a'lam. Okey. Saya pun buat biasa yang lurus ya, buat biasa. Mungkin kalau sembahyang sunat boleh ke Ustaz buat gitu? Boleh benda mai sunat. Ialah amalan tadi tu dia bukan wajib. Tapi sebaik-baiknya tidaklah, kan? Tapi kalau orang yang buat, contoh kata, kan, tak kira orang Melayu ke orang Arab ke, mereka ada justifikasi yang tersendiri. Itu je. Bagi saya benda nak buat lah.